Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla illa ma syi'ta sahla. Alhamdulillah, tuan-tuan serta ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita merakamkan kesyukuran dan merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dikurniakan nikmat kesihatan, nikmat masa lapang untuk kita meneruskan amal ibadah, untuk kita meraihkan bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya dengan beribadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur juga sebentar tadi kita dapat sama-sama pada solat tarawih yang rakaat yang pertama, kita dapat bersama melaksanakan sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Di dalam Al-Quran, malam ini merupakan malam nuzul Quran. Malam Al-Quran itu diturunkan. Bukan diturunkan sekaligus. Kata para ulama, iaitu malam nuzul Quran yang 17 Ramadan ini, walaupun ada khilaf ulama mengenai tarikhnya, adalah malam yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ila 5 ayat pertama, yang mana malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Rasulullah, menyuruh Rasulullah SAW untuk membacanya. Itu adalah ayat yang pertama sempena nuzul Al-Quran ini. Jadi tadi kita meraihkan dalam surah Al-Alaq tadi. Di akhir surah Al-Alaq itu ada, kalau kita baca Quran tuan-tuan, ada tanda macam sejadah. Tanda sejadah itu adalah tanda untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dinamakan sebagai sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Sujud sajadah atau sujud tilawah. Kalau tuan-tuan, kalau orang yang pernah masuk AMI contohnya, orang yang mungkin polis ke, ataupun kita di tempat kerja, kita tengah sembang-sembang dengan members, tengah sembang-sembang dengan kawan, tiba-tiba kita punya bos pangkat yang tinggi jalan depan. Kalau orang AMI kan, macam mana keadaan sekalipun dia kena berdiri, dia tabik spring. Betul tak? Maknanya dia, orang jalan terus dia tengah berbual ni, dia boleh stop, dia terus tabik. Tak jadi nak meneruskan perbualan dengan kawan tersebut sampai orang tu lalu. Kenapa? Tanda hormat. Kata para ulama, di dalam Al-Quran ada ayat kejutan. Ayat kejutan, maknanya ayat nak kejut kita. Ingat ni. Ayat nak kejut kita. Macam bos jalan gitulah ayat kejutan. Ayat apa? Ini ayat-ayat yang mempunyai tanda sujud. Iaitu, kata Imam Syafi'i, ada 14 tanda ayat yang mempunyai tanda sujud. Untuk ingatkan kita, sujud. Jangan tak sujud. Mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi memberikan pandangan sujud ketika membaca ayat sajadah hukumnya wajib. Imam Syafi'i mazhab kita untuk bersendirian sunat muakkad. Tapi kalau beramai-ramai ikut imam. Imam sujud, perlulah kita melaksanakan sujud. Tidak sujud, kata Imam Syafi'i, batallah solatnya. Sebab itu tadi saya announce dulu, takut terkejut. Itu pun at least dah praktis dulu kan. Ada kalau sekiranya dekat setengah negara Arab tak ada announce tuan-tuan, kena je ayat sujud, Allah terperanjat kita. Itu ada tiba-tiba mana orang yang tak faham, ingat apa sah imam ni tak ada rukuk, tak ada ayat tidal, tapi rupanya sujud itu adalah satu peringatan. Kata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, khalifah kedua. Kata Sayyidina Umar, dia kata, bila aku melihat Rasulullah SAW sujud, aku sujud. Tapi ada ketika aku melihat Nabi tidak sujud. Maka dengan itu, ketika pemerintahan dia, kalau kamu nampak kamu nak sujud, sujudlah. Pahala bagi kamu. Kalau kamu tak sujud, kalau kamu baca ayat tersebut, terdengar ayat tersebut, kamu tak sujud, tidak mendapat apa-apa. Maknanya dia tak dapat dosa. Dapat sujud, dapat pahala.
Dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi jelaskan, kata Rasulullah, Iblis berkata, Iblis cakap, Iblis kata, celakalah aku, dia kata. Kenapa? Kerana orang yang beriman itu bila sampai kepada ayat sujud, mereka sujud. Maka syurga bagi mereka, kata Iblis. Tapi bila aku, Allah suruh sujud, aku tak nak sujud, neraka tempat aku. Iblis cakap, tuan-tuan. Jadi sebab itu ayat tersebut adalah ayat untuk kejut kita. Sujud untuk ingatkan kita bahawasanya kita ini kepala. Kalau tuan-tuan tengok cerita labu-labi kan, ini kepala bapak kau, kasar kan? Ini kepala bapak kau, cuba pijaklah kalau kau nak. Betul tak? Kepala tu normal, fitrah adalah di atas kita jaga. Orang tonjol sikit kepala boleh jadi gaduh. Kan? Macam Pogba, tengok Pogba bola. Pogba kena kepala dia, luka mengamuk dia. Kepala tu kena. Kena pula dengan member yang tak form tu. Ni lain cerita pula. Jadi tuan-tuan, kepala tu satu benda yang kita jaga, mahkota kita. Tapi bila sujud, kita merendahkan diri kita kepada Allah SWT, letak kat tanah. Dan kata Rasulullah, di saat itulah yang kita sujud, Allah Subhanahu Wa Taala paling dengar. Okey. Maaf ada sesiapa tertinggal beg duit dan handphone, lepas tazkirah baru jumpa. So kena tahan dulu. InsyaAllah. Jadi, apa tadi saya tengah cakap? Okey. Tuan-tuan, jadi bila kita sujud tu, kata Rasulullah SAW, time kamu sujud, padahal kalau ikut dari sudut logik, tengah sujud, kita paling jauh dengan di atas. Tapi kata Rasulullah SAW, time kamu sujud, maka dari situlah Allah SWT sangat dekat dengan kamu untuk mendengar segala apa yang kamu ingin pinta kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu benda dah kita belajar mengenai Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 14 ayat yang mengajak kita untuk sujud kepada Allah SWT. Tak hafal tasbih panjang-panjang, tak apa. Sebab itu saya ajarkan, antara ulama kata tasbih yang kita baca tadi, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, memadai dah insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, turunnya Al-Quran dan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, pembuka kepada kitab, memberikan tujuan kepada kita. Quran ini datang bukan sekadar datang untuk kita baca. Dia adalah satu mukjizat. Kalau kita nak kaji Al-Quran ini sepanjang hidup kita pun tak akan habis. Setiap zaman ada ilmu-ilmu yang masih lagi relevan dalam Al-Quran. Cuma saya nak petik ataupun nak merumuskan 5 benda sahaja ringkas pada malam ini. Pertama, Al-Quran itu kata para ulama diturunkan untuk menjadi obat, penawar, obat syifa, menjadi obat dan penawar. Ulama kata bila obat ini dia pecah kepada 2. Obat yang pertama adalah obat hati. Obat hati kita. Yang mana hati mempunyai perasaan dengki, hati mempunyai perasaan hasad, hati geram, hati marah, hati nak orang hilang nikmat, hati ada was-was, maka obatnya adalah Al-Quranul Karim, kata para ulama. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang berbunyi mengenai tentang hati, innal ghillah wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya iri hati dan juga hasad memakan kebaikan. Iri hati dan hasad, dia akan makan benda yang baik dalam badan kita. Seperti kayu, seperti api yang memakan kayu. Kalau kita letak kayu banyak-banyak, letak api, hilang kayu tersebut dibakar oleh api. Begitulah buat baik banyak-banyak pun, tapi hati masih lagi kotor, maka sia-sia. Sebab itu Al-Quran bila kita baca, kita mendalami, dia menjadi obat bagi hati kita. Tuan-tuan pergi check up kat poliklinik, sakit
doktor tanya, sakit apa? Sakit hati doktor. Doktor tak ada ubat. Tak ada ubat. Pergi seng-seng belakang, apek tanya, lu sakit apa? Demam Sama-sama tak. Sakit hati, tak ada ubat. Ubat dia adalah Al-Quranul Karim. Pegang dia, damping dia, baca dia, hayati dia. Tak mampu nak faham, duduk dalam majlis ilmu seperti ini untuk memahami Al-Quran. Itulah ubat, kata para ulama. Dan kata ulama, obat juga boleh memberi maksud obat daripada penyakit. Obat daripada penyakit. Betul ke Ustaz? Pernah satu ketika Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, Rasulullah utus dia untuk membawa 30 pasukan. 30 pasukan tentera. Kata Rasulullah, Abu Sa'id, kau bawalah 30 pasukan tentera pergi untuk berjuang menentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Keluar dia. Jadi bila dia keluar bukan terus pergi perang. Makan masa kan. Dia bermalam di satu tempat. Tengah malam di satu perkampungan, Abu Sa'id Al-Khudri sebagai khalifah ketika itu, dia jumpa ketua kampung tersebut. Dia tanya dengan ketua kampung, saya datang membawa bala tentera daripada utusan Rasulullah. Sekarang ini kita nak bermalam dan berkemah di sini. Minta tolong kaum ataupun minta tolong perkampungan kamu siapkan. Makan minum boleh tak? Sebab orang-orang Arab menjadi satu kebiasaan menyambut tetamu dengan penuh mesra. Sebab itu dalam Islam kata sambut tetamu 3 hari berturut-turut. Kita tetamu datang dah tengok jam kan tuan. Bapa nak balik. Tak tidur-tidur ke dia ni? Berhabis beras aku. Tuan-tuan, dulu saya di Mesir, bila kita ada, saya pergi daripada Qahirah tu pergi bermalam di satu perkampungan, kat situ sempena Maulidur Rasul, kita tak ada rumah. Kita bermalam di situ, 3 hari 3 malam mereka layan kita macam raja. Padahal mereka bukan orang kaya, orang miskin susah. Kita sampai rasa segan nak makan ni. Ayam golek tuan-tuan. Lepas tu ada kebabnya lain. Padahal orang susah. Bilik utama dia kasih kita. Dia tidur dekat bawah, kat luar, dekat kampung, kat luar beranda tu. Yang ada macam hayun-hayun tu kan, dah tidur kat situ bawah-bawah pokok. Kita tidur tempat yang selesa. Bila kita tanya kenapa pengorbanan kau lakukan demikian? Kerana engkau adalah tetamu Allah. Orang Arab biasa, normal. Lepas 3 hari, dia tak balik juga, memang kena perimbat lah. Jadi tuan-tuan, bila Abi Sa'id Al-Khudri ni datang, dia cakap, minta tolong untuk kamu siapkan untuk makanan, untuk bala tentera Rasulullah ni. Kemudian dengan angkuhnya, orang tu tak nak siapkan. Dia kata, tak nak, kita nak siapkan, kita tak nak sambut kamu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri tak apa, cakap dengan 30 pasukan dia kata, okey, kita tak ada makanan, kita siapkan sendiri makanan. Tengah siap-siapkan, datang seseorang daripada kawasan kampung tersebut, jumpa dengan kumpulan Abu Sa'id Al-Khudri, dia bertanya, siapa di kalangan kamu yang mampu mengubati sengat kala jengking? Skorpion. Bahasa orang putih skorpion lah. Tanya siapa yang tahu, dia kata kita punya ketua kena sengat dengan kalajengking. Ada tak orang tahu macam mana nak ubatkan dia? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku tahu untuk merubatkan. Maka dia bawa Abu Sa'id Al-Khudri jumpa dengan lelaki tersebut. Apa yang Abu Sa'id Al-Khudri buat? Dia membaca surah Al-Fatihah dengan niat untuk syifa, obat, dengan niat untuk meruqyahkan, menjadi obat kepada bisa kalajengking tersebut. Dengan keyakinan kepada Allah dan izin Allah, sembuh lelaki tersebut. Tapi sebelum dia obatkan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku boleh obatkan dengan syarat kau sediakan, kalau baik kau sediakan 30 ekor kambing untuk kaum kami. Dan mereka bersetuju, diobatkan, diberikan kesembuhan atas izin Allah, sembuh penyakit orang tersebut. Sembuh daripada penyakit disengat oleh kalajengking. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri balik dengan membawa kambing yang banyak, ceritakan dengan Rasulullah mengenai peristiwa tersebut dan apa yang dia buat. Dia ambil upah dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, tak ada masalah,
sekarang sembelih kambing tersebut, jamu kita semua makan. Maka maknanya dibenarkan untuk mengambil upah, untuk berubat walaupun dengan ayat suci Al-Quran. Dan juga dalam masa yang sama nak menyatakan bahawasanya perkara tersebut untuk berubat dengan ayat Quran dibenarkan. Cuma kalau lepas ni kena sengat kala jengking, jangan step terror pula sini. Auzubillah. Tak jadi, jangan salahkan saya. Mungkin kadang-kadang akidah dan keimanan kita belum sehebat para sahabat. Tapi selalu kan kita tengok orang-orang ustaz doakan, kita baca surah Fatihah. Tuan-tuan kalau sedar ataupun tidak, kadang-kadang kita rasa doa daripada orang-orang ramai ada di kalangan orang-orang soleh dan soleha yang Allah aminkan dan Allah makbulkan doa tersebut. Itulah sebab tu kita letak nama, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diringankan daripada ujian. Kita yakin Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang memberikan kesembuhan. So, kata para ulama, pertama adalah ubat mengenai tentang Al-Quran. Kedua, menghindarkan. Al-Quran ini adalah petunjuk untuk hindarkan kita daripada gangguan jin, iblis dan juga syaitan. Pertama tadi ubat hati. Dan ulama kata ada juga ubat penyakit. Kedua, Allah kasih kita tips macam mana nak hindar daripada musuh. Subhanallah. Ini satu, Allah jadikan kita, Allah jadikan iblis. Iblis kata aku nak goda. Tapi Allah kasih kita tips semua ada dalam Al-Quran untuk kita amalkan. Antara benda yang mudah tuan-tuan kalau nak marah. Kadang-kadang yang muda-muda darah panas kan, nak marah lagi tengah haus, tengah lapar, maka simple aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awuz, perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan yang direjam. Dah. Baca banyak kali sampai boleh cool down. Sebab syaitan dan iblis akan mengganggu manusia. Apa lagi yang diajarkan di dalam Al-Quran? Kata Rasulullah, bacalah mu'awwidhatan. Mu'awwidhatan adalah 2 ayat perlindungan. Apa dia? Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Baca, amalkan. Kalau tiba-tiba asyik was-was, asyik ragu-ragu, maka baca surat tersebut, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan kau lindung aku daripada dua surah ini, lindungi aku daripada kejahatan iblis dan jin dan sebagainya. Apa lagi? Para Rasulullah kata, baca surah Ayatul Kursi dalam surah Baqarah. Ayat kursi amalkan. Sebelum tidur, Sayyidina Abu Hurairah kata, baca Ayatul Kursi, sapu daripada hujung kepala sampai ke hujung rambut, minta Allah lindung daripada gangguan syaitan. Daripada gangguan suami ke isteri boleh? Itu tak boleh. Gangguan iblis, jin dan juga syaitan, minta Allah perlindungan. Kita tak tahu. Semalam saya dapat mesej, ada orang hantar saya, dia kata, Ustaz, tolong Ustaz, saya tak tahu ayah saya tengah muntah ni. Dia letak gambar, muntah tuan-tuan ada jarum-jarum. Dan saya cakap dia, ini santau ni. Ada lagi, masih lagi berlaku di negara kita. Saya kata amalkan Ayatul Kursi, cari pakar perubatan Islam, pergi buat. Tuan-tuan, kita nak lindung diri kita. Kadang-kadang bukan pasal sihir aja, tapi daripada ain manusia. Kata Rasulullah, wal ainul haqq. Mata ni ada jahat dia. Bila orang tengok, orang suka, orang benci pun boleh jadi problem. Orang suka sangat pun boleh menjadi problem. Sebab itu kena minta perlindungan Allah, baca doa dan lindung diri kita. Bahasa Melayu senang kita kata, pagar diri kita daripada segala benda-benda yang kita tidak ketahui. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, Al-Quran ini Allah SWT menurunkan untuk menerangkan kita tentang akidah, syariah dan juga akhlak. Simple aja. Bulan puasa selalu kita dengar ayat imam baca ceramah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tu ada 3 elemen. Wahai orang-orang yang beriman. Akidah. Maksudnya Allah tengah cakap dengan orang yang beriman, yang percaya kepada, yang beriman kepada rukun Islam, yang beriman kepada rukun iman 6 perkara. Allah tengah seru orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan, difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Maknanya dia
ayat syariah. Syariah ni apa? Ayat undang-undang. Bahasa mudah faham, polisi, undang-undang. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang yang sebelum kamu pun berpuasa, la'allakum tattaqun. Terakhir ada akhlak. So apa saya nak sampaikan ni, Allah Subhanahu Wa Taala, first Allah kenalkan kita tentang akidah. Al-Quran ajar kita kenal ini Allah, ini sembahan yang tidak boleh kita sembah. Jelas. Kemudian Allah berikan kita ayat undang-undang. Cuma bila ada undang-undang, kita tak boleh pegang undang-undang itu 100% kerana Allah selalu datangkan undang-undang dan perintah dengan kasih sayang. Ni namanya akhlak. Tak faham Ustaz? Okey. Kita perlu melaksanakan ibadah puasa daripada waktu subuh, fajar sehingga waktu maghrib. Betul? Tahan lapar dan dahaga. Perintah Allah, rukun Islam. Tapi adakah Allah SWT tidak datangkan kasih sayang? Allah datangkan kasih sayang. Siapa faman kana minkum maridan, siapa yang di kalangan kamu yang sakit, aw ala safarin, atau kamu travel, fa'iddatum min ayyamin ukhar, kamu boleh ganti puasa pada hari yang lain. Itu ayat kasih sayang. Kita disuruh untuk mendirikan salat, rukun salat antaranya niat dan berdiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat untuk kalau kamu kaki sakit, lutut problem, semayanglah duduk. Itu keringanan yang Allah bagi. So sama dalam kita hidup berkeluarga, kita nak letakkan syarat sesuatu kepada anak, kepada isteri, tapi pastikan ada kasih sayang, ada sikit kelonggaran. Kita tak boleh terlalu ikut sangat undang-undang sehingga kan itu bukanlah cara yang mana Al-Quran didik kita. Allah datangkan ayat tadi untuk beriman, puasa. Last Allah kata, kalau kamu buat, moga kamu bertakwa. Orang yang takwa, akhlaknya akan keluarkan akhlak yang baik. Keempat, Al-Quran datang dan turunnya Al-Quran pada zaman Rasulullah untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mungkin tak ada problem. Kita nampak dekat atas mihrab ada Allah Muhammad. Kita tahu siapa Muhammad. Itu adalah Rasulullah. Tapi zaman Nabi, orang-orang Quraisy, mereka menekan Rasulullah sehingga kan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila wal-iyazubillah. Mereka mengatakan Nabi itu mengada-adakan ayat. Allah datangkan Al-Quran supaya nak protect Rasulullah, benarkan Rasulullah, terangkan dengan mereka, kamu tahu cerita Nabi-Nabi mereka. Kamu tahu datuk moyang mereka macam mana. Allah datang nak kuatkan Rasulullah SAW untuk menjadikan bukti bagi kita. Yang terakhir, Al-Quran ini datang untuk menerangkan kita, tuan-tuan yang daripada Maghrib, ada daripada Isyak tadi, sampai sekarang yang duduk bersama ini, tidaklah sia-sia kecuali mendapat ganjaran akhirat di sisi Allah. Allah janjikan, orang yang beribadah, mengisi masanya. Sekarang kita tengah duduk kawasan i'tikaf, duduk dalam majlis ilmu pula. Malaikat sedang membuka sayapnya, memayungi kita dengan kasih sayang. Kalau pergi tadi jalan lain, balik nanti daripada masjid, jalan yang lain. Dengan niat dapat pahala sunnah. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau kamu pergi ke masjid, jalan yang sini, balik jalan yang lain. Supaya para malaikat yang di sini pun doakan kamu, di sini pun doakan kamu. Ada chance Ustaz, jalan lain pergi Gelang kejap, pusing jauh. Jauh sangat tu. Jadi tuan-tuan yang terhormat, tapi kalau dah tak ada jalan lain, jangan tak balik-balik. Tiba-tiba isteri tanya, mana suami saya kat masjid tak balik-balik? Rupanya jalan, pergi rumah Kak Tima, pergi rumah Kak Beda, pergi rumah orang lain pula, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita menghayati nuzul Al-Quran ini, hayatilah Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita dah ada Al-Quran sekarang, dah dekat handphone, dah dekat mana-mana, jangan lupa dekat rumah yang Al-Quran yang mungkin dah berabuk, ambil, buka walaupun baca 2-3 ayat dengan niat mendapat ganjaran. Kata Rasulullah, kalau kamu baca Al-Quran merangkak-rangkak, terbata-bata, 2 pahala bagi kamu.
Tapi kalau kamu boleh baca Al-Quran laju, malaikat duduk bersama dengan kamu. Tengah sorang-sorang, malaikat tiba-tiba sambut. Jangan terkejut. Jadi itulah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak nak ambil masa yang banyak kerana saya yakin ada antara kita yang esok masih lagi bertugas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati perhimpunan kita. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala amal ibadah kita, amal soleh kita, dan mudah-mudahan andai kata Lailatul Qadar belum lagi terlepas, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk dimasukkan dalam malam Lailatul Qadar mendapat ganjaran lebih daripada 1000 bulan, dan Allah terima puasa kita, selamatkan kita, keluarkan nama-nama kita daripada kategori api neraka, dan insya-Allah mudah-mudahan masukkan nama-nama kita dalam nama-nama yang syurga dan memberikan istiqamah bagi kita keluar daripada madrasah Ramadan, hatinya suci, hatinya bersih, dalam keadaan akidahnya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.